Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam pelajaran kaedah kata dasar Al-Quran Al-Karim. Untuk pelajaran hari ini, insya-Allah kita masih lagi bertumpu kepada kata kerja. Sebelum ni kita dah belajar bentuk kata dasar, kriteria-kriteria kata dasar, kategori kata dasar, dan kita masuk kepada wazan kata kerja. Dan untuk pelajaran hari ini kita akan belajar pelaku kata kerja ulang kaji apa yang kita belajar sebelum ini, insya-Allah, dan kita akan tambahkan beberapa pelajaran yang baru. Jadi sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, setiap kata kerja ataupun verb di dalam bahasa Arab, dia akan datang package dengan dengan pelaku. Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatan tu, ya. Maka kita panggil pelaku, ya, ataupun disebut sebagai fa'il di dalam bahasa Arabnya, ya. Jadi untuk hari ini, insya-Allah, kita akan gunakan hadis doa daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan istighfar. Ini dikenali sebagai Sayyidul Istighfar. Sekarang kita nak perbagaikan sumber pembelajaran ataupun teks pembelajaran kita, insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama, insya-Allah. Saya ingat semua dah ingat kok dia punya doa ni. Ini adalah Sayyidul Istighfar ataupun dikenali juga sebagai penghulu segala istighfar. Dan daripada istighfar ni saya memilih 3 perkataan yang dikenali sebagai kata kerja untuk kita bincangkan kata dasarnya apa, wazannya apa, dan juga siapa pelakunya. Baik, kita mulakan baca dulu, insya-Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Baik. Di dalam doa ini ataupun dalam istighfar ini, kita pilih 3 kata kerja untuk kita bincangkan. InsyaAllah yang baki-bakinya kita akan jumpa lagi dalam pelajaran-pelajaran akan datang untuk kita bincangkan beberapa perkataan, insya-Allah. Untuk hari ini 3 perkataan sahaja, iaitu khalaqta, istata'tu, sana'tu. Dan sekiranya kita berjumpa perkataan yang sedemikian juga, bunyinya tu di ujung dan sebagainya, maka kita kias-kiaskanlah, ya. Dari bahasa Arab ni adalah bahasa yang mempunyai kaedah yang kebanyakannya standard yang dikiaskan pada perkataan yang lain, ya. Ini contoh sahaja. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya. Untuk mendapatkan terjemahan penuh istighfar ni boleh rujuk kepada Google, tulis kat situ sayyidu penghulu segala istighfar. Dia akan terjemahkan, insya-Allah, ya. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baik. Perkataan pertama ialah perkataan khalaqta, ya. Perkataan khalaqta. Ni. Perkataan khalaqta. Khalaqta ini pertama sekali, ya, untuk kita mengetahui kata kerja. Dia adalah kata kerja, ya. Kata kerja daripada wazan nombor berapa. Kali ulang kaji balik, insya-Allah. Daripada wazan nombor, kata dasarnya dulu. Kata dasarnya kha, lam dan qaf, ya. Kha, lam dan qaf. Tidak ada sebarang imbuhan, maka dia akan jatuh pada wazan nombor 1, khalaqa. Cuma ditambahkan satu perkataan, satu simbol di akhir itu, iaitu ta. Ta ini dia akan jatuh pada pelaku ta ni, ha. Tengok sebelum ta ni mati, kan, jadi khalaqta. Jadi ta ni ta pelaku lah. Ta pelaku yang merujuk pada awak, khalaqta. La ilaha illa anta khalaqta. Khalaqta. Jadi nak tahu perkataan khalaqta, kita jumpa banyak kali dah sebelum ni. Khalaqta daripada kata dasar khalaqa, dia bermaksud mencipta. Jadi kalau khalaqta, engkau. Ta tu engkau telah mencipta. Engkau telah mencipta. Ya, khalaqta. Itu perkataannya, khalaqta. Biasanya orang akan keliru bila mana melihat ni di hujung ni. Ni apa dia pula? Ni tak boleh jadi pelaku lah. Sebab yang dah menjadi pelakunya dah ta. Jadi ni hanya bertenggek kat sini je. Dia tidak ada, bukan tidak ada peranan, ada, tapi dia ni tak dipanggil sebagai pelaku kata kerja, tak. Jadi pelaku kata kerjanya hanyalah ta ini, yang bermasuk kepada awak, anta, khalaqta. Jadi ni tu bukan pelaku lagi dah, itu yang kena dah tu. Engkau telah mencipta ku. Itu ku tu. Jadi ku itulah dikenali sebagai
Kita akan belajar kemudian benda itu insya-Allah. Cuma kita faham lagi ni ialah khalaqta. Khalaqta, engkau telah menciptaku. Baik. Jadi pelakunya adalah dalam bentuk simbol dhamir iaitu ta. Baik. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Istata'tu. Kalau kita faham dari segi makna sikit, makna tidak. Tu tu maknanya aku. Tu tu. Tu tu adalah simbol pelaku yang merujuk kepada aku tu. Biasanya kita dapat terus terus makna tu. Tu makna aku, ya. Saya. Jadi makna tidak, istata'tu, tidak aku. Jadi masalah sekarang ni tidak aku apa tu kita tak tahu dia punya makna istata'tu. Cuma hari ni insya-Allah kita akan kaji sikit apa maksud istata'tu tu. Istata'tu, dia tu ni adalah simbol ataupun domain pelaku. Jadi perkataannya adalah ini ajalah. Sebutnya istata'. Istata', ya. Cuba kita perhatikan perkataan istata' tu, dia ada tak yang boleh masuk wazan? Kalau boleh masuk wazan, wazan apakah yang boleh dimasuki oleh perkataan istata'tu tu? Kita tengok pada wazan kita insya-Allah. Wazan kita kembali kepada asal kita. Jadi perkataan kalau plain fa'ala, ya, istata'tu. Jom kita tengok sekali insya-Allah pada atas ke bawah. Istata'tu. Istata'tu, mana perkataan yang boleh masuk dengan istata'tu? Ada alif, sin dan ta di awal. Maka secara automatiknya kita akan dapat tahu bahawa dia adalah datang daripada wazan nombor 9. Istata'tu. Baik. Cuba perhatikan wazan nombor 9 insya-Allah. Kita bagi tumpuan sikit insya-Allah. Istata'tu. Baik. Jadi kalau dia perkataan dia yang imbuhannya ada alif sin ta. Jadi kat depan ni ada alif sin ta. Betul tak tu? Baik. Alif sin ta maknanya 1 2 3 ni ini adalah imbuhan. Baik. Tu itu maksudnya aku. Aku sebagai pelaku, kan. Jadi apa yang tinggalnya? Yang tinggalnya adalah ta'a saja. Ni ha. Ta'a tu ha. Tinggal dua ketul tu je. Perkataan ta dan ain. Jadi kita belajar sebelum ni untuk menjadi kata dasar, untuk menjadi perkataan, untuk menjadi kata dasar biasanya 3 huruf. Habis kat situ kenapa 2 huruf saja? Mana hilang satu lagi? Yang hilangnya ialah huruf illah yang kita belajar sebelum ni. Apa itu huruf illah? Huruf illah ialah waw ataupun ya. Yang ada yang menjadi struktur kata dasar tu. Yang duduk, yang salah satu perkataan kata dasar 3 tu ada satu huruf illah. Ataupun 2 huruf illah ialah waw dan ya yang mendiami kata dasar tu. Maka huruf illah ni dia ada beberapa kriteria dia. Dia punya sifat dia. Pertama, dia ni boleh kadang-kadang tu kalau tersepit dia boleh terpelanting keluar, boleh hilang. Dia boleh berubah waw jadi ya jadi alif dan sebagainya lah, boleh menyamar sebagai alif dan sebagainya. Jadi kata dasar yang ada huruf illah ni dia akan ada sedikit masalah, dia huruf illah tu ataupun waw dan ya ni dia boleh hilang, dia boleh bertukar-tukar waw dengan ya, dia boleh menyamar sebagai alif, dan yang paling penting sekali dia boleh missing dalam keadaan tertentu, dia hilang gitu je. Sebab huruf illah ni kalau kita nak bincangkan lebih lagi, dia macam huruf yang ada masalah lah, ada masalah yang apa nama ni, dia boleh kita katakan dia bagaikan huruf yang lemah jugalah, yang lemah jugalah. Tapi huruf illah ni penting kita belajar, yang ramai orang tak faham huruf illah ni, dia akan bermasalah belajar bahasa Arab sampai bila. Jadi perkataan alif sin ta ini imbuhan untuk wazan nombor 8. Lepas tu depan ni untuk saya merujuk pada pelaku. Dah apa perkataannya? Kata dasarnya ialah ta dan ain, itu saja. Ada missing kat situ. Apa yang missingnya? Huruf illah. Dekat mana huruf illah tu? Huruf illah ni missing di tengah ni. Huruf illah ni di tengah ni. Huruf illah tu sama ada waw atau ya lah. Jadi kita nak cari di dalam perkamusan kita pergi kepada waw ataupun ya lah. Jadi ta, huruf illah dan ain, ya. Ta, huruf illah dan ain. Huruf illah tu dia boleh jadi waw ataupun ya lah, huruf illah ni. Jadi kalau kita nak cari di dalam kamus kita ataupun dalam bab kedua buku teks kita tu, kita carilah perkataan ta, huruf illah dan ain. Huruf illah kita tak tahu lagi sama ada waw ataupun ya.
Jadi kita cari semualah, bab ta waw pun cari, bab ta ya pun cari juga. Jadi kita pergi kepada kata dasar ta waw. Ada yang adanya ta waw. Jadi inilah tempatnya. Jadi kita dah jumpa dan insya-Allah kata dasarnya adalah ta waw. Ta dan waw. Baik, kita ulang kaji balik apa yang kita belajar sebelum ni. Insya-Allah ta dan waw ni yang pertama sekali yang diwarnakan ni adalah boleh masuk wazan. Ini untuk memudahkan anda semua insya-Allah ya. Jadi kalau huruf illah ini at-ta'a ni wazan nombor apa? At-ta'a ni wazan nombor 1 ke 2? Wazan nombor 2. At-ta'a tu ada alif depan kan? At-ta'a. Cuma dia asal kata dasar dia adalah ta. Kata dasar dia ialah ta waw ain ya. Jadi kalau turun pada wazan nombor 2, oleh kerana huruf illah dekat tengah ni dia akan jadi macam ni. At-ta'a. Sepatutnya kalau ikut wazan sebenarnya, kalau ikut yang normal lah, dia akan jadi at-ta'a. Tapi tak sebut macam tu pula, dia tak bariskan huruf illah tu. Akhirnya menjadi at-ta'a. Dalam Quran apa dia dalam apa? Faman ata'ani faqad ata'a Allah dalam hadis ya. Jadi ata'a maknanya mematuhi ya. Ini wazan nombor 1 ni ya. Itu huruf illah tu sikit kan belajar insya-Allah. Ata'a wazan nombor 1. Tawwa'a. Tawwa'a ni dia wazan nombor tawwa'a. Tawwa'a wazan nombor apa tu? Kalau ada tengah-tengah ni wazan nombor 3. Tawwa'a. Ini tempat ta, ni tempat waw, ni tempat ain. Cuma tempat tengah ni ada huruf yang di sabdukan. Jadi tawwa'a. Tawwa'a. Jadi tawwa'a. Itu wazan nombor 3. Ini pula tatawwa'a. 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 Tatawwa'a wazan nombor tengok wazan kita. Kembali ke balik wazan kita tu. Tawwa'a. Tawwa'a. Mana wazan nombor tatawwa'a. Tatawwa'a wazan nombor 8. Ini batta, ta, waw, ain, sabdu dan ta depan ni tatawwa'a. Jadi tafa'ala. Jadi tatawwa'a. Gitu. Ya ini wazan nombor berapa pula tepi ni? Tepi ni sebenarnya dia sama aja tapi dia cuma ada sedikit sound problem kat sini. Dia boleh sebut tatawwa'a, dia sama aja cuma ittawwa'a sebab ta dengan ta ni dia punya makhraj dia hampir sama. Jadi akhirnya dia idghamkan. Ini kaedah dia gitu. Dia kalau ta dengan ta ni dekat-dekat sebut tatawwa'a. Jadi kita macam gagap sebutnya. Jadi akhirnya dia ta ni dihapuskan dia masuk dalam ta jadi ittawwa'a. Itulah dalam Quran ada banyak dalam Quran perkataan ni faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Yang atas ni pula fatawwa'at lahu nafsuhu. Ni ada dalam Quran, ada semua dalam Quran ni tersebut insya-Allah. Ini wazan nombor sekali lagi ulang insya-Allah. Ini wazan atas sekali tadi tu wazan nombor 2, nombor 1 tak ada. Nombor 1 tak ada. Tak semestinya semua kata dasar tu ada semua wazan 1 sampai 9 tak. Kadang-kadang tu satu kata dasar tu guna 2 3 je. Satu pun ada, tak ada pun ada juga. Jadi tak menentu kadang tu. Jadi at-ta'a ni wazan nombor 2, nombor 1 tak ada. Tawwa'a nombor 3. Tatawwa'a nombor 8. Mana nombor 9-nya? Kita naknya nombor 9. Istata'a. Mana tempatnya istata'tu tu? Dia duduk kat sini istata'a. Ni tempat dia. Istata'a ni kat sini lah. Jadi dekat istata'a ni, minta maaf tak nampak pula. Istata'a. Inilah istata'anya, istata'a. Di mana lepas ta ni ada huruf illah alif. Istata'a ni bila kita nak tambah dengan pelaku yang memerlukan kita matikan sebelum dia. Apa simbol pelaku yang memerlukan kita matikan sebelum dia? Apa dia? Ta, ti, tu, na, tum. Ujung dia tu mesti kita matikan. Jadi oleh kerana kita nak matikan akhir tu, jadi istata'a ni kalau kita nak matikan, kita nak masukkan ta, dia kena matikan ain ni. Jadi kalau matikan ain tu dia jadi ista'ata, tak boleh. Jadi akhirnya dibuang lah, terpelanting lah huruf illah ini. Akhirnya menjadi perkataan itu jadi istata'tu. Tak ada huruf illah tu, tapi ada missing kat situ. Itu adalah huruf illah ya. Jadi itu perkataan yang ketiga. Perkataan yang keempat, sona'tu. Sona'tu ini kalau kita perhatikan perkataan sona'tu ni, kata dasarnya apa dengannya? Sebelum kata dasar,
Itu kata kerja, kata nama biasa, kata kerja. Bagaimana kita tahu dia kata kerja? Sebab dia ada tu di awal, di akhir tu menunjukkan tu apa, simbol pelaku bagi satu kata kerja, iaitu merujuk kepada aku, tu nawaitu sauma ghadin, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ingat tu maknanya saya ataupun aku. Jadi fahamlah kita bahawa kalau dia bersama dengan tu sebelum dia mati tu, maksudnya dia tu apa nama ni, kata kerja lah tu, fa'al. Tu pelakunya, saya telah apa tu, saya telah sana'a. Tak tahu perkataan sana'a pula. Tak tahu perkataan sana'a, kita kena tak boleh tolong tu, kita kena rujuk kepada kamus kita ataupun senarai kata dasar yang dalam buku teks tu, bab kedua. Pergi bab pada sa, nun dan ain. Jumpalah macam ni sunain dia jumpa macam ni. Sa, nun dan ain. So kita pun apabila ada jumpa perkataan sa, nun, ain ni, kita pun carilah wazan nombor apa agaknya. Ya, apabila kita buang tu ni sebagai pelaku, timbullah perkataannya sana'a sahaja, kata dasar sa, nun, ain. Jadi yang timbulnya hanyalah sana'a sahaja. Apabila timbul sana'a sahaja ni, maknanya kita tahu dia wazan nombor 1 lah. Wazan nombor 1 sana'a. Sana'a wazan nombor 1. Jadi kita pergi kepada kamus kita ni, kita fokus pada wazan nombor 1 je lah. Perkataan lain tak kena lah. Ini kata dasar dia sana'a. Jadi kita pergi kepada wazan nombor 1. Mana wazan nombor 1 katnya? Ini wazan nombor 1 sana'a. Ini dia. Wazan nombor 1 maknanya lakukan, sana'a. Itu dia 3 perkataan atau 3 kata kerja yang saya nak perkenalkan hari ni, dan bentuk-bentuk pelaku dia dan bagaimana pelaku tu memasuki kata kerja tu.